Boleh? Baik, okey Ustaz, mula-mula. Okey. Boleh mula tu ya? Ya, boleh. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam yang berbahagia ni dapat lagi kita bersama untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran, khususnya dari sudut i'jaz al-lughawi, i'jaz tentang bahasanya. Cuma malam ini kita akan beralih kepada tadabbur kisah daripada surah Yusuf alaihi salam. Kita nak buat siri untuk mentadabbur kisah Yusuf alaihi salam di dalam surah Yusuf alaihi salam, iaitu surah yang ke-12 di dalam Al-Quran. Kisah Yusuf ini dalam asbabun nuzul, ulama menyebut turunnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi tahun kesedihan, tahun ke-9, tahun ke-8 atau tahun ke-9 dalam peristiwa ketika Nabi berada di Mekah. Sebelum berhijrah, ketika bapa saudara Nabi dan isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah meninggal pada tahun itu. Ini riwayat pertama mengatakan bahawa surah ini turun untuk memberi, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kedua mengatakan turun sebelum itu lagi ketika Nabi berdakwah dan menghadapi cabaran daripada dalaman dan luaran. Akhirnya Allah Ta'ala turun surah-surah yang bercerita tentang para nabi dan cabaran-cabaran para nabi yang menyebabkan termasuk di dalamnya kisah Yusuf alaihi salam ini. Jadi kalau surah lain cabarannya surah Hud, surah Yunus, surah Ibrahim, surah para nabi yang lain selain Nabi Yusuf, kebanyakan cabaran mereka datangnya daripada luaran, iaitu kaumnya berhadapan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam ini cabarannya datang daripada dalam. Cabaran datang daripada orang yang paling dekat dengan beliau, iaitu abang-abangnya. Jadi kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini memang satu kisah inspirasi, satu kisah yang amat menarik kerana banyak elemen-elemen yang hebat ada di dalam kisah, di dalam surah ini. Yusuf alaihi salam adalah anak kepada Nabi Yaqub, antara tokoh yang sangat masyhur di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, dan antara kehebatan beliau adalah kehebatan surah Yusuf ini, ataupun kehebatan Yusuf ini yang tak ada kepada orang lain, ialah kemampuannya untuk mentakwil mimpi, menafsirkan mimpi. Dan kehebatannya lagi terkenal dengan cantik dan handsome, wajah yang amat luar biasa. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahawa Yusuf diberi separuh daripada keindahan dunia. Keindahan dunia ini separuhnya diletak di wajah Yusuf, diberi kepada Yusuf alaihi salam. Beliau juga datang daripada keluarga yang mulia, dengan susunan datuk neneknya adalah para nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bercerita tentang Yusuf, Nabi menyebut innal karim ibnal karim ibnil karim ibnil karim Yusuf
bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman. Bila bercerita tentang Nabi Yusuf, Nabi SAW bercerita, ini orang mulia, anak kepada orang mulia, anak kepada orang mulia, anak kepada orang mulia. Direct empat nabi di dalam satu datuk yang datuk atas, kemudian Ishak datuknya, bapaknya, dan dirinya sendiri adalah nabi. Ini jarang-jarang berlaku di kalangan para nabi yang direct mak bapak pak tiga pak di atasnya adalah nabi, termasuk dirinya juga adalah nabi. Jadi surah Yusuf ini adalah surah yang ke-12, Makkiyah, diturunkan di Mekah. Ayat dia ada 111. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini ulama bila bercerita tentang surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah ini, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Nun, Taha, Yasin. Ini ulama menyebut di dalamnya akan ada cerita-cerita yang banyak tersembunyi elemen-elemen yang tersirat, banyak didapati di dalam surah-surah seperti ini. Surah yang datang awalnya dengan huruf-huruf hijaiyah ini, yang sampai hari ini manusia menafsirnya belum habis, masih mencari rahsia yang tersembunyi di sebalik Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, huruf-huruf hijaiyah ini. Sebenarnya di dalam surah tersebut juga banyak tersirat elemen-elemen yang tidak jelas, yang bila kita baca hanya tafsiran saja tidak mencukupi, kerana perlu penelitian yang mendalam. Jadi sebelum kita pergi kepada surahnya, membaca tadabbur, kita akan melihat elemen-elemen lain dulu. Contohnya kesimpulan surah Yusuf ini, ayat 1 sampai ayat 3 bercerita tentang Al-Quran. Allah Ta'ala menyifatkan Al-Quran, memperkenalkan Al-Quran dengan wajah yang berbeza daripada pengenalan di dalam surah-surah yang lain. Ayat 4 sampai 6 bercerita tentang mimpi Yusuf alaihi salam dan pandangan bapaknya terhadap mimpi yang dimimpikan oleh Yusuf alaihissalam. Ayat 7 hingga ayat 20 cerita beliau dicampak di dalam telaga. 21 sampai 35 cerita tentang fitnah Imra'atul Aziz terhadap dirinya. Ayat 36 hingga 53 Yusuf bercerita tentang beliau berada di dalam penjara, kisah di dalam penjara dan mimpi raja. Ayat 54 hingga 82 bila beliau mentakwil mimpi raja, akhirnya diberi habuan oleh raja, dan ketika itu tarikan Mesir itu menghadirkan saudara-saudaranya, dan bagaimana dia mengambil saudaranya Bunyamin daripada abang-abangnya. Ayat 83 hingga 101 bapaknya dapat celik semula, pertemuan Yusuf dengan keluarga, berkumpul semula dengan keluarganya. Itu 100 ayat pertama tu, makna dia langsung semuanya cerita Yusuf alaihissalam. Ayat 2, ayat 102 hingga 104 kisah Yusuf dan dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 105 sampai 110 bagaimana orang musyrikin tidak bersetuju dengan Rasulullah dan menolak dakwah Rasulullah, dan ayat 111 menceritakan tentang hikmah daripada kisah-kisah yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Jadi dah di surah Yusuf telah di bahagi-bahagikan kisah-kisahnya, jadi mudah untuk kita menghadam surah
tersebut. Surah ini memberi kekuatan terbesarnya ialah perlu yakin kepada perancangan Allah. Keyakinan yang perlu ada keyakinan yang tinggi terhadap peranan ataupun pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, antara elemen terpenting dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini adalah penonjolan syakhsiah kepemudaan yang berbekalkan 4 sifat hebat ini, iaitu taqwa, sabar, berilmu dan berhikmah. Jadi selain kisah perjalanan hidup Yusuf, sebenarnya perjalanan hidup Yusuf ini adalah perjalanan seorang muda yang punya akhlak mulia. Beliau paling kuat memiliki sifat takwa yang diwarisi daripada ayahnya ketika dia berumur. Katanya ketika dia dibuang di telaga itu ketika sekitar umur 10 ke 12 ke 15 tahun. Jadi ketika dia masih kecil itu, dia sudah mendamping ayahnya Yaqub alaihi salam yang memberi petunjuk-petunjuk agar dia berakhlak mulia. Jadi ada 4 bekal yang paling besar yang disebut di dalam surah ini. Pertama takwa, yang kedua sabar, yang ketiga berilmu dan berhikmah. Kita tengok ayatnya. Ayat 22 Allah Ta'ala menyebut walamma balagha asyuddahu, bila sampai tempoh matangnya. Kata ulama bermula daripada tempoh matang ini bermula daripada umur 18 ke atas. Atainahu hukman wa ilma, kami datangkan kepadanya hikmah dan ilmu. Dia dah diberi hikmah, dah diberi ilmu agar dia mampu untuk merentas kehidupan dia dalam keadaan yang baik. Wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah orang-orang yang baik kami akan anugerahkan kepada mereka hikmah dan ilmu. 2 ini adalah bekal paling penting untuk anak muda. Jadi kalau anak muda tidak ada bekal ini, perjalanan hidup mereka akan goyah. Perjalanan hidup mereka tidak seindah apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang yang anak muda perlu dulu diserapkan kepada mereka hikmah dan ilmu agar perjalanan hidup mereka cantik di masa akan datang. Satu lagi, Dr. Ahmad Masrawi menyebut bahawa kalimat rahsia di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya Nabi Yusuf ada menyebut, siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan dia. Siapa yang bertakwa, makna dia bina hubungan dengan Allah, kemudian dia mampu menjaga diri dia. Ini 2 sifat penting. Pertama, dia bertakwa kepada Allah, artinya sentiasa ada hubungan dengan Allah yang menyelamatkan dia daripada melakukan perkara yang tidak baik. Yang kedua, dia diri dia dapat mampu menjaga. Pertama, bina hubungan dengan Allah. Yang kedua, dia mampu menjaga diri dia dengan sabar. Jadi daripada awal kisah Nabi Yusuf alaihissalam sehingga ke penghujungnya, kita tengok bekal paling besar, paling kuat yang ada kepada Yusuf adalah takwanya. Dan sabar itu sentiasa mendampingi kehidupannya. Sebab itu, bila kita tengok 4 perkara ini, sangat memelihara Yusuf dan mengekalkan syakhsiahnya yang mulia. Jadi pemuda ini tidak pernah berubah. Dia tidak berubah dengan adanya 4 perkara ini. Apapun yang ada di atas muka dunia ini tidak akan mampu untuk merubahnya. Jadi pemuda ini tidak berubah walaupun ketika mendapat kasih sayang ayahnya. Hari ini orang yang mendapat kasih sayang berlebihan, dia berubah. Dia berubah karena dia tidak ada sabar, dia tidak ada takwa, dia tidak ada hikmah.
dia tidak ada ilmu. Jadi 4 elemen ini bila tak ada akan mengubah manusia tertentu. Jadi dengan kasih sayang ayahnya yang melimpah itu tidak mengubah dia. Kita tengok kasih sayang cerita Piramli anakku Sazali. Kasih sayang limpahan yang dicurahkan oleh ayahnya merubah syakhsiah anaknya. Tetapi anak yang dibekalkan dengan hikmah, dengan ilmu, yang dibekalkan dengan takwa dan sabar tidak akan mampu dirubah oleh elemen-elemen dunia. Dia diinaya oleh abang-abangnya juga tidak merubah syakhsiahnya agar menjadi lebih orang selalu yang diinaya. Sebab kita baca orang-orang yang dibuli, dia ini berasal daripada dulu pernah dibuli oleh orang lain, sekarang dia membuli orang lain. Ini tidak berlaku kepada Nabi Yusuf. Dia diinaya oleh abang-abangnya, tetapi dia tidak pernah membalas, tidak pernah berdendam, tidak pernah ada rasa nanti aku ada kekuatan, nanti aku akan menginaya balik kamu. Tidak. Ini ketika dia dalam keadaan lemah, diinaya oleh abangnya. Dijual sebagai hamba, dia tidak memberontak, dia tidak menjerit-jerit, dia syakhsiahnya, kesabarannya tinggi. Ini ulama ketika bercerita tentang syakhsiah kepemudaan Yusuf alaihissalam, katanya perlu ada diterapkan kepada anak-anak muda kita elemen-elemen ini agar mampu mengekalkan syakhsiah anak-anak muda ini menjadi mulia seperti mana Yusuf alaihissalam. Menjadi anak angkat orang kaya tidak membuatkan dia sombong, membangga diri, tidak membuatkan dia angkuh. Digoda oleh wanita rupawan, tetap berpegang dengan ketakwaannya, tetap berpegang kepada Al-Aziz, beri jaga dia dengan elok. Jadi membuat ihsan kepada dia, melakukan kebaikan, memberi budi yang baik. Dia tetap berpegang, aku tak akan mengkhianati budi yang diberi kepadaku ini. Jadi digoda oleh isteri Al-Aziz yang rupawan pun tidak mengubah syakhsiah Yusuf alaihissalam. Di penjara, mereka fitnah dia, tekan dia, tetapi dia tetap reda, tidak pernah mengungkit. Ketika dia nak keluar daripada penjara, hanya beliau menuntut supaya dibersihkan nama baik dia sahaja. Dia tak menuntut supaya orang yang memenjarakannya dipenjara semula. Tak. Dia minta supaya dibersihkan. Liya'lama anni, supaya Al-Aziz tahu anni lam akunhu bil ghaib, aku tidak mengkhianatinya dalam ghaib, dalam keadaan dia tidak ada. Dia bimbang hati Al-Aziz terasa setelah berbudi kepada Yusuf, tiba-tiba Yusuf nak mengkhianatinya dengan mendekati isterinya. Nabi Yusuf sangat menjaga yang ini, sehingga akhirnya bila Zulaikha mengisytiharkan al-ana hashasal haq di hadapan raja, hari ini terbongkarlah kebenaran. Aku akui di depan raja, di depan semua sahabat-sahabat wanitanya, bahawa akulah yang menggoda Yusuf. Dia tak pernah, dia adalah orang yang benar. Nabi Yusuf adalah orang yang benar. Bila diakui seperti itu, Yusuf kata, liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, supaya Al-Aziz tahu bahawa aku tidak mengkhianatinya ketika dia tiada di rumah. Wa anna Allah la yahdi kaidal qa'inin. Allah Ta'ala tidak suka, tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Jadi Yusuf sangat menjaga. Ini makna dia 4 perkara tadi, bertakwa, bersabar, berhikmah, berilmu, ini menjaga
Yusuf alaihi salam daripada tergoda, daripada menyakiti orang yang berbudi kepada dia. Al-Aziz amat berbudi kepada dia. Kalaulah dia mengkhianati, tetapi keluar daripada mulut isterinya sendiri pengakuan bahawa Yusuf tidak pernah berniat untuk mengganggunya, dialah yang mencari jalan untuk mendapatkan Yusuf alaihi salam. Jadi pemuda yang seperti ini memang jarang syakhsiahnya dapat kita bina. Jadi melalui kisah ini kita nak boleh terhasil elemen-elemen ini di dalam pendidikan yang kita jalankan. Keluar penjara pun dia tidak berdendam. Keluar penjara, dia dikeluarkan daripada penjara, dia tak tuntut supaya Zulaikha atau siapa yang memfitnahkan dia dulu supaya dipenjarakan balik. Tak, dia tak tuntut. Ini orang yang sabar, dadanya lapang, dadanya luas, menerima kehidupan alam ini, kehidupan takdir pada pentadbiran Allah ini, memberi keyakinan yang penuh. Ketika dia menjadi orang kuat raja, dia tidak mengambil kesempatan. Dia takwil mimpi raja. Bila takwil mimpi dalam keadaan semua orang tak boleh nak mimpi, tak boleh nak takwil mimpi, tiba-tiba dia boleh mentakwilkan mimpi. Ini satu kelebihan ilmu yang luar biasa Allah Ta'ala kurniakan kepada Yusuf yang Allah tak kurniakan kepada nabi-nabi yang lain. Cuma ilmu ini diwarisi oleh ulama-ulama kemudian yang mendalami ilmu takwil mimpi ini. Jadi dia menjadi orang kuat raja, patutnya dia dah boleh menghapuskan musuh-musuhnya yang terdahulu. Tetapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Kesempatan untuk nak mengayakan diri, kesempatan untuk nak menginaya orang lain, kesempatan untuk apa saja dia boleh mengambil kesempatan kerana raja sangat yakin kepada beliau. Dan beliau juga tenang ketika bertemu orang-orang yang menginayainya. Abang-abangnya datang daripada Kanaan. Mereka ini berasal daripada Palestin, daripada Kanaan. Ketika musim kemarau perik, Mesir berada dalam keadaan mewah kerana perancangan awal telah dibuat oleh Nabi Yusuf alaihi salam melalui takwil mimpinya, melalui takwil mimpi raja yang bermimpi 7 ekor lembu gemuk ditelan, dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kering, lembu kurus, dan raja juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lagi kering. Jadi Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi ini menyebabkan dia sangat disayang oleh raja. Permintaan dia dimakbulkan oleh raja untuk menjadi Al-Aziz. Menjadi Al-Aziz ni menjadi menteri perbendaharaan negara. Jadi Allah Ta'ala beri dulu ilmu kepada dia. Dia berada di rumah Al-Aziz. Jadi ilmu Al-Aziz ini daripada dia umur belasan tahun hingga ke dia umur 25 ke 30 tahun, dimasukkan dalam penjara sampai hampir 7-8 tahun di dalam penjara. Jadi dia sebelum itu berada di dalam rumah Al-Aziz dan dia tahu apa kerja yang dilakukan oleh Al-Aziz. Allah Ta'ala beri ilmu menjaga khazanah negara daripada Al-Aziz itu dapat dicernai, dapat dikuasai oleh Yusuf alaihi salam. Jadi Yusuf alaihi salam bila diberi tugas yang dia memang sudah ketahui, ulama buat perumpamaan, kita kalau lahir daripada keluarga doktor, klinik itu berada di rumah kita. Ayah kita yang doktor, kita tidak doktor pun. Tetapi kerana urusan ayah dengan orang, kadang ayah minta tolong kita untuk
tengok sah ubat tu, tengok ubat ni untuk demam, ubat ni untuk sakit perut, ubat ni untuk sakit gigi, ubat ni untuk sakit kepala. Akhirnya kita yang membesar di dalam rumah doktor itu, sedikit sebanyak kita tahu tentang ilmu kedoktoran itu. Seperti mana Yusuf alaihissalam hidup di dalam rumah Al-Aziz, penjaga menteri yang menjaga perbendaharaan negara. Bila beliau mengambil alih di situ, beliau sudah ada pengalaman banyak ketika beliau berada di rumah Al-Aziz. Dengan siapa Al-Aziz bertemu, dengan siapa Al-Aziz berbincang, soal-soal negara sudah ada di dalam kepala Yusuf alaihissalam. Lagi beliau tenang ketika bertemu dengan orang-orang yang menginayainya. Abang-abangnya datang, dia tenang sehingga mereka tak kenal dia. Kerana perpisahan mereka amat jauh, daripada umur belasan tahun hingga umur ke-30 ke 40 tahun umur Nabi Yusuf. Dikatakan ketika dia menjaga perbendaharaan negara tu sekitar 35 ke 40. Jadi dah beza hampir 15 tahun ke 20 tahun. Abang-abangnya tidak kenal lagi raut wajah Yusuf alaihissalam. Jadi kali pertama mereka datang berurusan dengan Yusuf, mereka tak kenal. Balik macam tu je. Cuma ketika mereka balik kali pertama, Nabi Yusuf tidak mengambil barang tukaran mereka. Syarat nak datang ambil barang nak ambil kemakmuran Mesir, nak gandum, nak apa, kena bawa barang-barang daripada tempat mereka untuk dilakukan pertukaran. Kamu ada emas, kamu ada barang apa, ada produk apa, bawa untuk tukar dengan Mesir. Jadi ketika mereka mari kali pertama, Yusuf minta supaya dimasukkan di dalam gundi mereka balik barang-barang mereka tu. Bila balik, abang-abang dia terkejut. Bida'atuna ruddat ilaina. Barang kita telah dikembalikan balik kepada kita. Sepatutnya jadi barang tukaran. Tetapi Yusuf masukkan balik. Dia kata, jadi mereka berkata kepada bapa mereka, kita nak apa lagi? Barang kita ada dikembalikan balik. Artinya kita dapat sumbangan daripada Mesir ini secara percuma. Nabi Yusuf mengumpan seperti itu supaya mereka rasa lega, mereka boleh datang lagi bila mereka ada keperluan. Jadi kali pertama itu tidak berlaku pengenalan, hanya berlaku dialog macam tu sahaja. Cuma bila disenaraikan nama 10 orang, disenaraikan nama 11 orang, tetapi mengambil barang yang datang tu hanya 10 orang. Yang datang 10 orang abang-abang dia. Tetapi dalam senarai nama ada adik mereka Bunyamin yang ke-11. Oh, nak ambil barang 11, tetapi 11 bahagian, tetapi hanya mari 10 saja. Jadi Nabi Yusuf kata, kamu kena bawa mari yang ke-11 itu supaya dia dapat bahagian dia. Kalau tidak, kamu hanya dapat bahagian kamu sahaja. Jadi sebab itulah kali kedua mereka pujuk ayah mereka, baru ayah mereka benarkan Bunyamin datang. Beliau juga tabah menahan rindu pada orang tua. Tabah menahan rindu. Ni sangat pentinglah, hubungan mak ayah, hubungan anak dengan ayah yang dulunya punya kasih sayang yang amat luar biasa di antara Yaqub dan Yusuf alaihissalam. Tiba-tiba mereka dipisahkan puluhan tahun. Ini menimbulkan rasa melahirkan rasa tabah di hati Yusuf alaihissalam. Dan di akhir ceritanya mimpinya menjadi kenyataan. Jadi ulama sebut antara hebatnya surah Yusuf ini, dia bermula dengan mimpi, tetapi di penghujungnya adalah realiti. Mimpi tadi menjadi realiti. Ini yang akan kita jumpa di dalam surah ini nanti. Jadi ulama menyebut saudara-saudara Yusuf ingin membunuhnya, tetapi dia tidak mati. Mereka ingin untuk memadam kesan di sisi bapaknya, tetapi bapaknya lagi mengingatinya, lagi rindu kepadanya. Kemudian mereka jual Yusuf agar dia menjadi hamba, tetapi
rupanya dia tidak jadi raja, tidak jadi hamba, tetapi menjadi raja, menjadi orang ternama. Jadi ulama kata jangan bimbang. Kalau kamu baca surah Yusuf ini, jangan bimbang daripada pentadbiran manusia. Yang kita perlu bimbang adalah kehendak Allah. Yang perlu kita bimbang ialah kita tidak membina hubungan dengan Allah. Kerana iradatullah, kehendak Allah mengatasi iradah seluruh alam ini. Seluruh manusia tidak mampu menentang iradah Allah. Jadi ayat 90 ni, Nabi Yusuf kata kepada abang-abang dia, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa, takwa ini dia menjaga ajaran yang diajarkan oleh bapaknya Nabi Yaqub, yang diwarisi daripada Nabi Ishaq, yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim. Jaga dalam diri dia, wa yasbir, dan dia ada elemen mampu memegang kunci kesabaran yang ada di dalam dirinya. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Taala tidak akan mensia-siakan upah pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi muhsinin ini, siapa yang nak masuk di kalangan orang yang muhsinin, dia kena bertakwa, dia kena bersabar. Ulama menyebut bahawa ciri-ciri orang muhsinin antaranya adalah dua ini, bertakwa dan bersabar. Satu lagi, surah ini yang kita nak bahas juga malam ini ialah surah yang diberi gelaran sebagai surah terbaik. Allah Ta'ala sebut, menyifatkan surah ini sebagai ahsanal qasas. Dari dalam ayat ketiga surah ini, Allah Ta'ala menujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Muhammad, nahnu naqussu alaika. Sekarang kami nak cerita kepada kamu ahsanal qasas, kisah yang terbaik, kisah paling terbaik, bima auhayna ilaik, yang terbaik daripada apa yang pernah kami wahyukan kepada kamu di dalam Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun sebelum ini kamu tidak tahu kisah ini, sekarang kami nak cerita kisah ni padamu ya Muhammad. Jadi surah ini digelar sebagai surah yang terbaik, yang mempunyai kisah terbaik di antara surah-surah, di antara cerita-cerita yang dipaparkan dalam Al-Quran. Pertama, ulama kata mungkin kerana tidak ada kisah di dalam Al-Quran yang mengandungi ibrah, mengandungi i'tibar, mengandungi hikmah seperti yang ada di dalam kisah Yusuf. Dia kata mungkin kisah-kisah lain, ibrah dia tak sebanyak, tak sehebat hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kisah Yusuf. Itu pandangan pertama. Sebab tu dia dinamakan ahsanal, kisah yang terbaik, kerana kisah-kisah lain tidak sebanyak ibrah yang dipaparkan, tidak sebanyak hikmah yang ada di dalam surah Yusuf alaihi salam. Kerana ayat hampir 100 ayat bercerita, dalam 98 ayat macam tu, bercerita langsung kisah Yusuf alaihi salam. Surah lain, ayat lain, kisah Nabi lain tidak sebanyak kisah Yusuf yang dipaparkan secara penuh, tidak ada berhenti. Yang kedua, pandangan ulama menyebut bahawa dinamakan sebagai kisah terbaik kerana Yusuf sangat kerana akhlak Yusuf sangat cantik dalam meraihkan abang-abangnya, dan sabarnya di atas ujian-ujian yang menimpainya, dan pemaafnya Yusuf terhadap abang-abangnya, dan mulianya Yusuf menyambut semula abang-abangnya, itu menyebabkan
kisah Yusuf ini menjadi kisah terbaik. Jadi ulama sebenarnya memberi banyak pandangan kerana Al-Quran hanya menyebut dia sebagai ahsanal qasas, kisah terbaik, tetapi yang terbaiknya di mana itu ulama perlu fikir daripada kisah ini apa yang terbaiknya. Dikatakan lagi bahawa di dalamnya ada kisah anbiya, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, ada orang soleh, ada cerita malaikat, ada syaitan, ada gangguan syaitan, ada jin, ada cerita manusia, ada cerita binatang, ternakan, ada cerita burung, perjalanan raja, hamba, peniaga, ulama, ada orang-orang jahil, ada rijal, ada nisa, ada tauhid, ada fiqh, ada sirah, ada takbir mimpi, ada politik, ada pergaulan, ada pengurusan hidup, dan banyak lagi daripada faedah-faedah yang sangat bagus untuk maslahat agama dan dunia. Mereka menyenaraikan banyak kelebihan yang dipaparkan di dalam surah Yusuf ini daripada i'tibar yang mampu diambil manfaatnya untuk dunia dan agama. Dan yang pandangan satu lagi menyebut bahawa disebut di dalamnya kisah cinta, dan cinta ni maksudnya di antara yang dikasihi dan yang mengasihi, di antara Yusuf dan bapaknya, tidak pernah terputus daripada awal kisah sampai ke penghujung kisah. Lagi ulama sebut dinamakan surah Yusuf ini sebagai surah terbaik kerana ini satu-satunya surah yang bermula dengan mimpi dan diakhiri dengan hakikat, diakhiri dengan realiti. Seolah-olah Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa jika kita bermimpi yang baik, peganglah dengan mimpi tersebut. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita realiti daripada mimpi tersebut. Satu lagi pandangan, kata surah ini, azan? Azan. Okey. Boleh sekejap. Sila boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله
La ilaha illallah Muhammadur rasulullah tamat wasalatul qanah sayyidina Muhammadin wasilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan sambung sikit lagi, 2 slide lagi sahaja. Surah Yusuf ini bila disebut sebagai surah terbaik, cerita terbaik itu kerana ni salah satu pandangan ulama lagi menyebut bahawa kisah ini mengajar kita bahawa yang terpenjara akan keluar, yang sakit akan sembuh, yang gaib, yang hilang akan kembali, yang sedih akan gembira, yang ada masalah akan terungkai, akan hilang masalah dia, kerana ujian mukmin, ujian Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik, akan baik di penghujungnya. Fa ma'allah, jika kita bersama Allah, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan harapan, maka jangan kita putus asa dan percayalah kepada Allah. Yang kita tengok Yusuf begitu percaya kepada Allah daripada awal hingga ke akhirnya, yang menutup kisahnya dengan happy ending. Lagi ulama menyebut kisah ini dipanggil kisah terbaik kerana dia mengandungi cerita orang yang dengki dan didengki. Ada kisah raja dan ada kisah hamba. Ada kisah saksi, ada kisah yang disaksi. Ini cerita ketika saksi baju Nabi Yusuf terkoyak tu. Wa asyik wa maksyu', orang yang rindu dan orang yang dirindui. Ada cerita terkurung dan ada kisah bebas. Ada cerita penjara, ada kisah bebas. Ada kisah subur, ada kisah kering kontang. Daripada itu, kita tidak mampu untuk nak menerangkan tentang kekuasaan Allah kerana sangat luas yang dipaparkan oleh Allah di dalam surah ini. Yang terakhir, Yusuf alaihi salam, ni iktibar daripada kisah beliau berada di dalam penjara. Ketika dia di penjara, Yusuf alaihi salam ketika dia di penjara, bersama dia ada 2 orang pemuda. Tetapi Yusuf paling cantik hatinya, dalaman dan luarannya. Tetapi Allah mengeluarkan kedua orang member dia, 2 orang sahabat dia duduk dalam penjara tu lebih awal daripada dia. Padahal Nabi Yusuf lebih baik, Nabi Yusuf lebih mulia, tetapi dikeluarkan keduanya lebih awal daripada Yusuf. Tinggallah Yusuf di dalam penjara beberapa tahun. Yang pertama sahabat dia keluar untuk menjadi khadam kepada raja, membuat minuman kepada raja. Yang kedua dia keluar untuk dibunuh. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam keluar setelah mereka berdua itu dalam tempoh yang lama, lepas 4-5 tahun, untuk menjadi aziz, menjadi penjaga bendahara negara Mesir. Mungkin agak lambat cita-cita yang nak diberi, harapan yang nak diberi oleh Allah, tetapi sekali Allah Ta'ala beri dengan begitu banyak pemberiannya. Jadi daripada apa yang kita baca tadi, Masya Allah, kisah Yusuf ini kita belum masuk lagi, tetapi daripada luarannya saja kita sudah nampak betapa hebatnya kisah ini mengangkat syakhsiah pemuda yang begitu hebat bila ada di dalam dirinya takwa, ada di dalam dirinya sabar, di dalam dirinya ada ilmu, di dalam dirinya ada hikmah. Ini manusia dicampak ke mana pun, dia tidak akan dapat merosakkan kemuliaan pemuda seperti ini.
Jadi dengan perkongsian malam ini, kita jadikan dia sebagai muqaddimah untuk kita masuk kepada kisah Yusuf melalui ayat Al-Quran satu persatu di siri akan datang insya-Allah. Mohon maaf tersilap kata, tersalah bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz Noman Naim atas penyampaian beliau pada malam ini tentang tajuk surah Yusuf. Saya baru petang tadi berbincang dengan Ustaz Naim tentang tajuk kuliah yang akan dibincangkan pada malam ini. Jadi baru petang tadi kami buat keputusan untuk membincangkan dengan mendalam surah Yusuf. Jadi pada malam ini cuma sekadar overview, introduction daripada awal hingga akhir kandungan surah Yusuf. Ini kira segi pertama. InsyaAllah sejak akan datang kita akan mendalami lagi satu persatu seperti mana yang saya sebut tadi. Jadi Alhamdulillah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanallah bihamdika asyhadu Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. innal insana fi khusr illa إلا الذين آمنوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam warahmatullahi taala wabarakatuh.